Tentera Amerika Syarikat telah memusnahkan 6 bot laju Iran di Selat Hormuz dan krisis kini telah memasuki tahap paling berbahaya dalam pertikaian maritim dengan Teheran. Pada hari Isnin, 4 Mei 2026, tindakan itu berlaku ketika Komando Pusat cuba membuka laluan selamat untuk kapal-kapal dagang dalam projek kebebasan. Bot laju yang dikaitkan dengan pasukan Iran itu didakwa telah marah ke arah kapal-kapal yang dilindungi oleh Amerika Syarikat pada masa yang sama apabila drone dan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap operasi Amerika. Tindak balas diberikan dengan pantas. Helikopter Apache dan Seahawk telah menyerang 6 kapal tersebut sebagai satu mesej langsung kepada pengawal revolusi bahawa laluan itu tidak akan dibiarkan dikuasai ketakutan. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat dengan standard credibility Milson Alves. Menurut Laksamana Brad Cooper, Commander Komando Pusat Amerika Syarikat, bot-bot laju itu bukan sekadar berlega di kawasan tersebut. Bot-bot itu merupakan sebahagian daripada cubaan Iran untuk mengganggu kemajuan projek kebebasan yang bertujuan mengiringi kapal-kapal dagang melalui kawasan keselamatan yang diperkukuhkan di perairan Oman. Operasi itu dilancarkan selepas beberapa minggu sekatan oleh Iran dengan ratusan kapal terhenti di Teluk Parsi dan ribuan anak kapal tanpa jalan keluar yang jelas. Arahan Amerika adalah mudah. Melindungi kapal-kapal awam, membuka koridor dan menghalang kapal-kapal kecil bersenjata daripada menjadikan laluan itu sebagai perangkap maritim. Perkara utama ialah 6 bot laju itu dianggap sebagai ancaman segera. Komando Pusat menyatakan bahawa pasukan Iran telah melancarkan peluru berpandu jelajah, drone dan bot-bot kecil terhadap kapal-kapal yang berada di bawah perlindungan Amerika. Cooper menyatakan bahawa ancaman-ancaman itu telah berjaya dikalahkan dengan penggunaan tepat peluru pertahanan. Dalam bahasa yang terus terang, Washington sedang mengatakan bahawa bot-bot laju itu telah melampaui batas. Ia bukanlah bot biasa yang sesat di laut. Ia adalah sebahagian daripada tekanan yang dirancang untuk menguji sejauh mana Amerika Syarikat akan menerima ugutan Iran di selat itu. Sehingga kini, tiada jumlah rasmi yang disahkan mengenai kematian di 6 bot laju Iran itu. Sumber tentera Amerika Syarikat mengesahkan kemusnahan kapal-kapal tersebut tetapi tidak mengumumkan jumlah korban secara terbuka. Ini penting kerana dalam krisis tentera laut, ketiadaan angka tersebut tidak mengurangkan pentingnya insiden itu. Fakta utama ialah tentera laut Amerika Syarikat telah beralih daripada keadaan berjaga-jaga kepada tindakan langsung terhadap kapal-kapal yang menurut Washington mengancam kapal-kapal dagang. Mulai dari situ, mesejnya berubah nada. Iran mungkin akan cuba menggunakan bot laju untuk mengganggu selat itu. Tetapi setiap pendekatan agresif sekarang boleh menerima tindak balas segera. Bot laju ini adalah sebahagian daripada taktik yang terkenal digunakan oleh pengawal revolusi. Menggunakan kapal kecil, laju dan sukar dikesan untuk mengepung, mengancam atau memberi tekanan kepada kapal yang lebih besar. Daripada mencabar sebuah kapal pemusnah secara berdepan, Tehran biasanya bertaruh pada kelajuan, jumlah dan provokasi. Ia adalah perang saraf di laut. Sebuah bot laju muncul, satu lagi mendekat dan yang ketiga cuba memotong laluan. Dan matlamatnya adalah untuk mencipta kekeliruan yang cukup bagi menghentikan perdagangan, meningkatkan risiko kepada syarikat insurans dan meyakinkan syarikat perkapalan supaya tidak melalui Selat Hormuz. Tekanan seperti inilah yang cuba dipecahkan oleh projek kebebasan. Selat Hormuz adalah pusat pertikaian ini kerana ia menghubungkan Teluk Parsi ke Teluk Oman dan Laut Arab. Siapa yang mengawal laluan itu? Mengawal sebahagian daripada tekanan. Ikuti kisah di mana 2 kapal dagang yang membawa bendera Amerika berjaya melintasi selat itu dan meneruskan perjalanan. Komando Pusat mengemukakan kemajuan ini sebagai bukti pertama bahawa koridor itu boleh berfungsi. Pada masa yang sama, Iran menafikan bahawa kapal-kapal dagang telah melintasi kawasan itu dan juga menafikan kehilangan kapal-kapal tersebut. Pertikaian versi seperti ini adalah perkara biasa ketika berlaku pertembungan ketenteraan. Satu pihak cuba menunjukkan kawalan, manakala pihak satu lagi cuba mengelakkan imej kekalahan. Tetapi maklumat operasi ini memberi tekanan kepada Teheran kerana laluan itu telah diumumkan oleh Amerika Syarikat, koridor telah diaktifkan dan pihak komando Amerika telah memberi amaran secara terbuka bahawa pasukan Iran mesti menjaga jarak.
Apa yang sedang dilakukan oleh bot-bot laju ini pada hakikatnya adalah cuba mengganggu pembukaan laluan tersebut. Mereka muncul di lokasi ketika Washington sedang berusaha menggerakkan kapal-kapal yang dilindungi oleh struktur yang lebih besar dengan kapal pemusnah, helikopter, pesawat, drone, peperangan elektronik, dan aset bawah laut. Idea Amerika bukan sekedar mengiringi satu kapal pada satu masa, tetapi untuk mewujudkan kawasan perlindungan yang lebih luas dengan pelbagai lapisan pertahanan bagi menghalang Iran memilih sasaran yang terasing dan menjadikan lintasan itu sebagai alat ugutan. Tindakan balas dengan helikopter Apache dan Seahawk menunjukkan bahawa Amerika Syarikat telah memutuskan untuk menghadapi taktik bot laju dengan pantas. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk memantau pergerakan di laut dan bertindak balas terhadap ancaman yang berdekatan tanpa hanya bergantung kepada kapal-kapal besar. Dalam insiden pada hari Isnin ini, menurut laporan Amerika, pesawat-pesawat tersebut bertanggung jawab menenggelamkan 6 buah kapal. Tujuannya bukan untuk menduduki wilayah maupun memperluaskan peperangan di daratan. Ia adalah untuk menghalang unit-unit kecil Iran daripada menyerang atau menyekat kapal-kapal awam semasa pembukaan semula selat itu. Sebab tindakan itu juga berkaitan dengan risiko terhadap manusia. Projek Kebebasan telah dibentangkan oleh Trump sebagai satu operasi kemanusiaan untuk mengeluarkan kapal-kapal dan anak kapal yang terperangkap di kawasan itu. Menurut anggaran yang dipetik oleh media antarabangsa, lebih daripada 850 kapal dan kira-kira 20,000 kelasi terkandas di Teluk sejak laluan itu ditutup sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, setiap bot laju Iran yang dihantar untuk menakut-nakutkan kapal bukan sahaja memberi tekanan kepada Washington. Ia memberi tekanan kepada pekerja di laut, syarikat pengangkutan, keluarga anak kapal dan negara-negara yang bergantung kepada tenaga yang melalui Selat Hormuz. Sejarah telah menunjukkan bahawa bot laju boleh menjadi masalah serius apabila digunakan oleh pasukan yang cuba mengimbangi kelemahan tentera laut dengan provokasi dan serangan secara besar-besaran. Pada 18 April 1988, semasa operasi Praying Mantis, tentera laut Amerika Syarikat telah berdepan dengan sasaran Iran di Teluk Parsi selepas kapal fregat USS Samuel B. Roberts rosak akibat periuk api. Dalam pertempuran itu, kapal laju Iran juga turut serta dan menyerang sasaran komersial. Tindakan balas Amerika sangat tegas dan meninggalkan kesan bersejarah. Apabila Tehran cuba menjadikan laut sebagai alat paksaan, Washington biasanya bertindak balas untuk mengembalikan kebebasan pelayaran. Negara-negara lain juga pernah menghadapi ancaman seperti ini di laut. Sri Lanka telah berdepan selama bertahun-tahun dengan bot-bot kecil dan laju milik harimau laut, sayap tentara laut Harimau Tamil yang menggunakan kelajuan dan serangan kawanan terhadap unit-unit yang lebih besar. Di Laut Merah, pasukan yang berkaitan dengan Houthi juga mula menggunakan kapal, drone, dan peralatan laut yang diubah suai untuk mengancam perdagangan, menyebabkan Amerika Syarikat dan sekutunya memperluaskan misi perlindungan maritim. Koraknya sentiasa hampir sama. Kumpulan atau rejim yang kurang berkemampuan secara konvensional cuba menjadikan satu laluan itu mahal, tidak selamat dan berisiko tinggi dari segi politik. Tindak balas daripada angkatan laut yang lebih kuat adalah menyekat ruang gerak itu sebelum ketakutan bertukar menjadi sekatan. Sekarang, langkah seterusnya akan menjadi penentu. Jika projek kebebasan berjaya mengekalkan koridor itu aktif, lebih banyak kapal dijangka akan cuba keluar dari Teluk Parsi melalui laluan di perairan Oman. Tetapi syarikat perkapalan masih cenderung bertindak dengan berhati-hati kerana kawasan itu masih berbahaya dengan amaran tentang periuk api yang belum sepenuhnya dinyahaktifkan berhampiran laluan tradisional. Ini bermakna pemusnahan 6 bot laju itu tidak menamatkan krisis tersebut. Ia hanya membuka fasa seterusnya, menguji sama ada perlindungan Amerika cukup kuat untuk meyakinkan perdagangan maritim supaya kembali. Bagi Iran, kehilangan 6 kapal ini lebih daripada sekadar kemunduran taktikal. Ia adalah petanda bahawa strategi menakut-nakutkan dengan bot laju telah menemui halangan secara langsung. Bagi Amerika Syarikat, operasi ini menjadi contoh kawalan. 2 kapal dagang telah melepasi, ancaman telah dipintas dan kapal bermusuhan telah dineutralkan. Bagi pengawal revolusi, dilema menjadi semakin sempit. Jika berundur, mereka kehilangan naratif penguasaan ke atas Selat Hormuz. Jika terus bertegas, mereka berisiko melihat unit-unit lain dimusnahkan di hadapan dunia. Dan kini, krisis itu tergantung pada satu persoalan berat. Adakah Iran akan menerima hakikat bahawa ia kehilangan keupayaan mengawal laluan itu melalui ketakutan? Atau akan bertaruh dengan cadangan-cadangan baru? Masih lagi provokasi terhadap Angkatan Laut yang sudah menunjukkan bahawa mereka tidak berniat untuk berundur.
Saya Myusong Alvis, seorang ahli hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan pada akhir video, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.